Apakah Kerajaan Perpaduan PHBN mampu bertahan hingga PRU 16? Pilihan raya kecil Dun Mahkota baru-baru ini menyaksikan kemenangan besar calon UMNO Syed Hussein Syed Abdullah dengan majoriti lebih 20.000 undi. Kemenangan ini bukan sekadar pencapaian bagi UMNO tetapi menjadi simbol kebangkitan semula parti yang pernah terumbang-ambing akibat pelbagai cabaran dan kritikan. Keputusan PRK ini juga memberikan isyarat yang jelas bahwa kepercayaan pengundi Melayu terhadap UMNO mula pulih, walaupun pelbagai tomahan dilemparkan terhadap pemimpin tertinggi itu seperti Ahmad Zahid Hamidi. Namun dalam konteks yang lebih luas, kemenangan ini mengundang persoalan mengenai masa depan kerajaan perpaduan antara PH dan BN. Walaupun PRK Mahkota menampakkan perpaduan antara pelbagai parti seperti UMNO, DAP, PKR, dan Amanah, ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa hubungan antara parti-parti dalam kerajaan perpaduan ini tidak semestinya kukuh seperti mana yang diharapkan. Adakah kerjasama ini hanya bersifat sementara, atau bolehkah ia bertahan sehingga pilihan raya umum ke-16? Kejayaan besar UMNO di Mahkota pastinya menjadi satu kebanggaan buat parti tersebut, tetapi di sebalik tabir kemenangan ini terdapat beberapa isu yang patut difikirkan. Salah satunya ialah penurunan jumlah pengundi Cina yang keluar mengundi berbanding pilihan raya negeri Johor. Hanya 34% pengundi Cina yang turun mengundi di Mahkota. Mengapakah berlaku penurunan ini? Dan adakah ini petanda bahwa pengundi Cina mula angkat tangan terhadap politik atau mereka semakin tidak yakin dengan kerjasama PHBN? DAP yang selama ini sinonim dengan sokongan pengundi Cina perlu memikirkan strategi yang lebih efektif untuk memastikan komuniti tersebut tidak merasa terpinggir dalam kerajaan perpaduan. Namun apa yang jelas, perpaduan ini mungkin terjejas jika parti-parti dalam gabungan ini bergantung harap kepada rakan sekutu mereka untuk menjaga pengundi tertentu. Sebagai contoh, DAP tidak boleh menyerahkan tanggung jawab menjaga undi Cina sepenuhnya kepada UMNO. Begitu juga UMNO tidak boleh mengharapkan DAP untuk meraih undi Melayu. Satu perkara yang menarik untuk dibincangkan ialah kenyataan Nur Jazlan Muhammad yang menggesa PH untuk meminta maaf secara terbuka kepada UMNO atas segala tuduhan dan persepsi negatif yang telah dicipta sejak bertahun-tahun lalu. Nur Jazlan menyatakan bahwa PH, khususnya DAP, pernah mencipta naratif bahwa UMNO penuh dengan rasuah, kronisme, dan salah guna kuasa. Ironinya, kini PH terpaksa bergantung pada UMNO untuk memastikan kerajaan perpaduan terus kekal berkuasa. Adakah PH perlu mengambil langkah berani dengan memohon maaf kepada UMNO? Bukan saja untuk memperbaiki hubungan antara kedua-dua pihak, tetapi juga untuk menunjukkan kepada pihak bahwa politik Malaysia sedang mengalami perubahan. Jika PH gagal mengubah pendekatan ini, ada kemungkinan besar bahwa sokongan UMNO akan berkurangan dan ini juga boleh menggugat kestabilan kerajaan perpaduan. Apakah tindakan yang perlu diambil oleh PH untuk memulihkan persepsi rakyat terhadap UMNO? Mungkinkah ini cara terbaik untuk memastikan sokongan Melayu kekal di belakang kerajaan perpaduan atau adakah ia hanya sekadar permainan politik untuk menenangkan hati UMNO? Satu lagi faktor yang patut diberi perhatian ialah sokongan orang muda terhadap UMNO dalam PRK Mahkota. Menurut Nur Jazlan, calon utama UMNO berjaya menawan hati pengundi muda yang mungkin tertarik dengan rekod cemerlang parti tersebut dalam menerajui negara lebih daripada 60 tahun. Ini menimbulkan persoalan sama ada golongan muda mula meragui janji-janji kosong yang pernah ditabur oleh Perikatan Nasional dalam pilihan raya sebelum ini. Namun, walaupun sokongan orang muda terhadap UMNO nampak meningkat, bagaimana pula dengan masa depan parti-parti lain dalam kerajaan perpaduan? Amanah, misalnya, hanya berjaya memenangi satu kerusi dalam PRN Johor pada tahun 2022, selepas meraih 9 kerusi dalam PRU 2018.
Adakah parti-parti kecil seperti Amanah mampu kekal relevan dalam politik arus perdana, atau mereka hanya akan menjadi tumpang kepada parti-parti yang lebih dominan seperti PKR dan DAP? Dan bagaimana pula dengan sokongan daripada pengundi pelbagai kaum yang menjadi asas kekuatan PKR? Apakah PKR mampu terus menjadi jambatan antara kaum dalam kerajaan perpaduan, atau adakah parti itu akan menghadapi kesukaran untuk mengekalkan sokongan pelbagai kaum apabila sentimen perkauman semakin meningkat? Walaupun kejayaan UMNO di mahkota memberikan harapan kepada kerajaan perpaduan, hakikatnya tidak ada satu pun parti dalam kerajaan ini yang boleh berlagak sebagai hero tunggal. Kekuatan kerajaan perpaduan bergantung sepenuhnya kepada kesepakatan dan keikhlasan setiap parti untuk menjalankan tanggung jawab masing-masing. Namun, adakah keikhlasan ini wujud, atau adakah parti-parti dalam kerajaan perpaduan hanya bersatu demi kepentingan kuasa? Ketika PRU ke-16 semakin hampir, semua parti dalam kerajaan perlu memainkan peranan masing-masing dengan serius. Jika mereka terus bergantung pada sokongan sekutu tanpa berusaha untuk memperkukuhkan kekuatan sendiri, kerajaan perpaduan mungkin akan goyah, dan tidak mustahil PRU ke-16 bakal menyaksikan perubahan besar dalam lanskap politik Malaysia. Jadi, apakah kerajaan perpaduan ini benar-benar boleh bertahan hingga PRU ke-16? Atau adakah ia hanya menunggu masa untuk runtuh? Perlukah PH mengambil langkah drastik dengan meminta maaf dengan UMNO, atau adakah ini sekadar strategi untuk mengukuhkan kedudukan mereka dalam kerajaan? Adakah PH benar-benar ikhlas dalam kerjasama dengan UMNO, atau ia sekadar strategi sementara untuk mengekalkan kuasa? Seterusnya, mungkinkah kerajaan perpaduan ini goyah jika parti-parti seperti DAP dan UMNO terus bersaing dalam mendapatkan sokongan pengundi Cina dan Melayu? Perlukah PH meminta maaf kepada UMNO atas tuduhan-tuduhan lama, atau adakah ini dilihat sebagai tanda kelemahan PH? Bolehkah Amanah terus relevan dalam politik Malaysia, atau adakah ia hanya akan menjadi penumpang dalam kerajaan perpaduan? Mari kongsikan pandangan Anda di ruangan komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten terkini, terutamanya mengenai politik Malaysia. Terima kasih.